Saudara sekalian, mari kita bersatu hati di dalam doa. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们低头祷告。 Bapa kami yang bertata di surga, 我们在天上的父， hati kami penuh dengan ucapan syukur. 我们的心充满着对你的感恩。 Di pagi hari yang indah dan cerah ini kami boleh memasuki rumah Tuhan, 在这清晨的时候，我们可以来到神的殿中， menikmati kasih Tuhan, anugerah dan kuasa 享 Tuhan, 受主你的爱，也主你的能力， dan juga akan menerima firman 并 Tuhan. 且我们要听神你的话。 Berkatilah waktu ini, 求你赐福这一段的时间， dan juga berbicaralah kepada kami. 也求你向我们每一个人说话， Perbaharui hati dan hidup setiap jemaat Tuhan, 更新我们的心，也更新我们的生活， supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan, 让我们可以与主同行， supaya kami boleh mengalami anugerah kasih Tuhan yang 让 berlimpah. 我们可以经历主你丰盛的慈爱。 Layakkan sucikan kedua hamba-Mu ini, 你让我们这两位的仆人可以在你面前配得， menjadi berkat di antara jemaat Tuhan. 成为众人的祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk kembali. 弟兄姐妹，请坐。 Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹，早安。 dan juga selamat memasuki Minggu Palma. 我们也可以进入到这个种树日的这个周日。 Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, 今天我们要一起思想一个主题， yaitu The Way of Peace atau Jalan Damai. 那就是和平之路。 Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal ke-19, 我们要读经从路加福音第19章， dari ayat ke-28 sampai 44. 从28节念到第44节。 Saya akan bacakan sampai ayat ke-37 dan setelah itu akan dibacakan Pak Fajar dalam bahasa Mandarin. 牧师用印尼文先念到这个第37节，然后接下来用华语的我们一起念。 Lukas 19 mulai dari ayat ke-28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lakukan. 说奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。众人中有几个法利赛人对耶稣说：“父子，责备你的门徒吧。”耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你们的眼看不出来。因为日子将到，
你的仇敌必筑起土垒，周围围绕你，四面捆住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。 Ya, baca Alkitab sampai di sini. 我们读经到此， Saudara sekalian, apa artinya Minggu Palma? 弟兄姐妹，让我们学习到底种树周的这个意思是什么？ Yaitu satu peristiwa 1 minggu sebelum Yesus disalibkan, dia masuk ke Yerusalem. 那就是描述当耶稣要被钉十字架的时候，他进到耶路撒冷， Dia mengendarai seekor keledai yang muda 他骑着一个驴驹， dan disambut oleh banyak orang sekali. 有许多的人在那里迎接他， Mereka mengayunkan daun palem menyambut kedatangan Tuhan 他们拿着种树枝在那里迎接主耶稣， dan berseru dan berkata, Hosana, Hosana. 并且大声的喊着说：“何善啊，何善啊！ Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. 奉主名来的王是应当被称颂的， Damai sejahtera di surga, 在天上有和平， kemuliaan di tempat yang maha tinggi. 在至高之处有荣光， Satu suasana yang meriah, 一个非常热烈的这个气氛， satu suasana penuh sukacita menyambut kehadiran Yesus ke kota Yerusalem. 一个充满着喜乐的这个场面来迎接耶稣进到耶路撒冷。 Tetapi setelah 5 hari kemudian, 但是过了5天， Yesus ditangkap 耶稣被逮捕了， dan dipaku di kayu salib, 并且被钉在十字架上， menderita dan mati di kayu salib. 在十字架上受苦，并且死在十字架上。 Dan pada hari yang ketiga, 第3天以后， dia bangkit dari kematian. 主耶稣从死里复活， Karena dia adalah Tuhan, 因为他是神， dia punya kehidupan, 他有生命， dia punya kuasa atas kematian. 他对死亡有这个权柄， Sehingga dia bisa mengalahkan kematian, bangkit daripada kematian. 因此主耶稣能够战胜死亡，并且从死里复活。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， ada beberapa pelajaran rohani yang penting yang bisa kita pelajari daripada Minggu Palma. 有几个属灵的真理，我们必须要学习的，就是在这个种树枝的这个周日里面。 Yang pertama yang kita sebut Raja Damai dan bukan Raja Perang. 第一点就是我们的主是和平至今，而不是征战的王。 Pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, 当主耶稣进到耶路撒冷的时候， dia bukan menunggang seekor kuda yang kuat dan yang siap berperang. 他没有骑着一个准备打仗、可以打仗的这个战马， Tetapi dia mengendarai seekor keledai yang lemah lembut. 但是呢，主耶稣骑了这个很温柔的这个驴驹， Yang melambangkan dia masuk ke kota Yerusalem ini 那就描述他来到这个耶路撒冷的时候， sebagai Raja Damai 是一个和平至今， yang memberikan damai sejahtera bagi manusia. 是给人类一个就是和平平安的这个王。 Mengapa Yesus tidak menunggang kuda, saudara sekalian? 为什么主耶稣没有骑着战马进到耶路撒冷呢？ Karena kuda melambangkan kekuatan politik. 因为战马象征着这个政治的力量， Raja perang, 是一个征战的王， penguasa dunia. 是世界的统治者。 Yesus datang ke dalam dunia 而耶稣来到这个世界上， bukan menjadi raja politik, 不是成为政治上的王， bukan mendirikan kerajaan duniawi, 不是在那里建立这个世界的王， bukan mau membangun satu pasukan militer yang kuat, 他也没有要建立这个很强有力的这个军队， mempunyai tentara yang banyak 有许多的军队， seperti kekuasaan Romawi waktu itu, 就像当时的罗马帝国一样， atau seperti Amerika, Rusia, China pada zaman sekarang 或 ini. 者像如今的这个美国、中国与这个俄罗斯一样。 Yesus datang bukan untuk kepentingan politik itu, 主耶稣来到世上，并不是说为着政治的问题。 tetapi dia datang sebagai Raja Damai, 主耶稣来到世上是成为和平之君， menghadirkan berkat Tuhan kepada kita.
把这个上帝的恩典、上帝的恩赐指示给我们每个人， menghadirkan kerajaan Allah damai sejahtera di dalam hati kita. 来彰显在我们心中有上帝的这个能力。 Maka waktu dia masuk ke dalam kota Yerusalem, 因此，当主耶稣进到耶路撒冷的时候， dia memakai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi. 他骑着一个从来还没有人骑过的这个小驴驹。 Waktu Yesus memasuki kota Yerusalem dengan keledai, 当主耶稣进到这个骑着驴驹进入耶路撒冷的时候， itu menggenapkan juga nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. 这就应验了旧约的先知所说的预言， Khususnya di dalam kitab Zakaria mengatakan, 特别是在这个撒迦利亚书里面所说的， Hai putri Sion, 西安的民啊， engkau melihat rajamu datang mengendarai seekor keledai muda. 应当大大的欢喜，因为你的主骑着驴驹进到耶路撒冷。 Dia lemah lembut, dia mengasihi, dia mempedulikan engkau. 他是柔和的，并且是爱你们的。 Jadi waktu Yesus memakai keledai itu, 因此，当主耶稣骑着驴驹的时候， bukan suatu kebetulan. 并不是一个偶然的事， Ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. 这是早在这个旧约时代里面已经预言的， Dan merupakan pengharapan orang Israel. 也成为以色列人的这个盼望， Merupakan kerinduan orang Israel sepanjang zaman. 也是成为以色列人这个历代的这个盼望。 Kapankah Raja Damai, Immanuel, Mesias itu datang di tengah-tengah kita? 和平的君王，这个以马内利的君王，什么时候来到呢？ Jadi waktu Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, 因为当耶稣进入耶路撒冷城的时候， memakai keledai yang lemah lembut 骑 itu, 着呢柔和的这个软弱的这个驴驹， menggenapkan janji Allah. 就是应验了这个上帝的这个意愿， Membawakan damai sejahtera bagi dunia. 为世界带来和平。 Dan ini adalah misinya Tuhan. 这就是主耶稣的一个使命。 Tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia bagi saudara dan bagi saya. 也是主耶稣来到这个世上最首先的这个使命。 Saudara sekalian, saya pernah membaca satu buku dan juga banyak di antara kita pernah membacanya yang disebut dengan Anak Perdamaian. 弟兄姐妹，我曾经读了一本书，可能弟兄姐妹也曾经读这一本书，题目是这个和平之子， Penulisnya adalah Don Richardson. 作者是 Don Richardson， Beliau juga adalah seorang misionari dari Kanada. 他是从加拿大来的宣教师。 Tahun 1962-1977 menjadi misionari di Papua untuk suku Sawi. Bukan, ya. 他是从1962年直到1977年，在巴布亚那个地方，就是在一个沙维族群成为宣教士。 Bukan sayur sawi, suku Sawi, saudara sekalian. 这个不是说这个沙维菜，乃是这个族群。 Siapakah itu suku Sawi? 那到底这个沙维族群是怎么样的一个族群呢？ Pada waktu itu mereka masih primitif. 那个时候他们还过在原始的生活里面， Hidup pada zaman batu dan sangat terpencil. 好像活在这个17时代一样，并且他们非常的被偏僻， Jarang sekali koneksi dengan dunia luar. 他们很少与外界的这个有什么关系， Mereka suka berperang. 他们喜欢征战， Kayak di Jakarta suka ada tawuran gitu 就 ya. 像我们在耶加达经常有争斗的这个 Di 事件， sana satu kelompok dengan kelompok lain seringkali selalu berperang. 在那里有就是有许多的那个群，他们在那里彼此的征战， Mereka masih makan daging manusia. 他们还是吃人肉， Mereka bisa bunuh satu dengan yang lain. 他们互相的残杀， Dan kesukaan mereka adalah tidur di atas tengkorak musuhnya. 他们最喜欢的事就是他可以睡在这个敌人的这个骨头上。 Jadi kalau dia menang perang, bunuh itu musuhnya. 因此，当他胜利的时候，他把那个敌人杀戮。
Dia mengambil tengkoraknya, bawa pulang ke rumah jadi bantal, mereka tidur di sana. 他把这个敌人的骨头呢带回去，成为枕头，他在那里睡。 Suatu bangsa yang sangat sulit dan sangat berbahaya. 是一个非常困难，也是非常危险的族群。 Tetapi si John Richardson ini terpanggil dengan sangat jelas, Tuhan panggil dia masuk, tinggal di tengah-tengah suku Sawi ini. 但是呢，John Richardson 他非常清楚的神的呼召，并且他甘愿来到那个地方，活在他们的当中。 Walaupun sangat bahaya, 虽然非常的危险， walaupun sangat sulit, 非常困难， dia harus belajar bahasa orang Sawi, 他必须要学习他们沙威人的语言， belajar cara hidupnya 学习他们的生活， untuk memberitakan kasih Tuhan kepadanya. 向他们传扬神的爱。 Tetapi sangat sulit, 但是非常的困难， sangat bahaya, 非常危险， nyawa bisa terbunuh. 可能会被他们杀。 Namun di antara orang Sawi ini 但是在他们当中 ada satu tradisi, 有一个就是传统的习惯， yaitu anak perdamaian. 那就是所谓的这个和平的孩子，就和 Apa 平之子。 artinya anak perdamaian ini? 那到底这个和平之子是什么意思呢？ Misalkan dua kelompok orang mau berperang. 就比如说两个队正在打仗的时候， Nah, salah satu kelompok ini 其中一方呢， dia menyerahkan putranya yang masih kecil kepada pihak lawan. 他把还年幼的这个儿子给另外的一方。 Nah, kalau pihak lawan ini bisa memelihara anaknya, 那如果说那另外的一方呢，他能够好好的抚养这个孩子， anak ini sehat dan bertumbuh dengan baik, 这个孩子能够健康的生活，并且生长得很好， mereka damai. 他们就在那里和平相处， Nggak ada perang. 没有征战。 Karena tandanya anak ini dipelihara dengan baik. 就是意思就是说，这个孩子就是他们把他们抚养得很好。 Tetapi kalau anak ini dibunuh dan mati, saudara sekalian, 但是如果相反的，这个孩子被杀并且死了， maka akan terjadi peperangan yang tidak habis-habisnya. 那就他们之间就这样发生没有结束的这个征战。 Ada permusuhan, dendam, kebencian yang besar di dalam hati mereka. 他们在之间呢，就产生着极大的这个仇恨。 Dan melalui tradisi ini, saudara sekalian, 因此，借助这样的这个传统， nah si misionari ini yang bernama Richardson ini, dia memakai tradisi ini untuk menjelaskan Yesus datang ke dalam dunia. 这个宣教师Don Richardson，他就是借助这样的这个传统来讲述主耶稣的爱。 Tuhan Allah Bapa kita yang di surga 我们在天上的父神 mempunyai anak yang tunggal, 有一位独生者， namanya Yesus Kristus. 他名字叫耶稣。 Dia menyerahkan anaknya itu kepada kita. 天父将他的孩子独生子赐给我们， Bahkan mati di kayu salib, 并且死在十字架上， menanggung penderitaan, 担当人的痛苦， mencurahkan darahnya 流出他的宝血， untuk menebus dosa kita. 为了救赎我们 Dan 罪 dia 人， bangkit dari kematian, 并且他从死里复活， membuka jalan keselamatan. 打开了一个救赎的大 Dia 路。 adalah juru selamat kita. 他是我们的救赎主， Dia adalah Raja Damai 他是和平之君， yang memberikan damai di dalam hati kita, 是在我们的心中赐给我们平安和 yang 平的 memberikan 灵， damai untuk keluarga kita, 赐给我们家庭里面有平安， yang memberikan damai untuk masyarakat kita, 赐给我们在社会上有一个平安， yang memberikan damai untuk bangsa dan negara kita. 也是给所有的民族、国家一个平安。 Ini adalah berita Injil. 这就是福音， Ini adalah damai sejahtera dari Tuhan. 这就是从神那里来的平安。 Masyarakat Sawi menerima Tuhan Yesus. 这个沙威族群他在那里接受了耶稣基督， Hidupnya mereka diubahkan Tuhan. 他们的生活、生命完全的被改变， Mereka tidak lagi perang satu dengan yang lain. 他们之间不再是有征战， Karena ada Yesus hidup di dalam hati mereka. 因为在他们心中有耶稣活在里面， Karena ada Yesus hidup di dalam keluarga mereka. 因为在他们的家庭里面有耶稣活着， Karena ada Yesus hidup di dalam masyarakat, di dalam bangsa suku mereka. 因为在他们的社会里面，在他们民族里面，
他们有耶稣， Yesus datang mengubah segala sesuatu. 耶稣的来到改变他们的一切， Yesus membuka jalan perdamaian 耶稣打开了这个和平之路， dan memberikan harapan hidup bagi manusia. 并且是给他们有生命的盼望。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， pada hari ini 今天 Yesus Kristus sudah datang. 耶稣已经来了， Dia telah membuka jalan pendamaian bagi kita. 他已经为我们打开这个和平之路， Dia telah mati dan bangkit bagi kita. 他已经为我们死并且复活了。 Adakah saudara membuka hatimu untuk terima dia? 弟兄姐妹，是否你愿意打开你的心？ Adakah Kristus itu bertata di dalam hatimu pada hari ini? 借说他让主在我们的心中做主做王。 Damai yang diberikan oleh Yesus 主耶 Kristus 稣是给我们的平安， itu ada dua unsurnya. 有2个因素， Yang satu vertikal antara kita dengan Tuhan. 第一个就是我们与神的关系， Yang kedua adalah horizontal antara kita dengan manusia. 还有一点，还有一个部分就是我们人与人之间的这个关系。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， hari ini adalah Minggu Palma. 今天是这个种树之的 Artinya 周日， 5 hari lagi 意思就是说再过5天， kita akan memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib. 我们要纪念主耶稣在十字架上的受苦， Ini adalah hari yang sangat penting. 这是非常重要的日子， Bagaimana kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. 让我们在神的面前谦卑自己， Mengevaluasi hidup kita. 审查我们的生活， Mengevaluasi hati kita. 审查我们的心， Apakah relasi kita dengan Tuhan sudah beres? 是否我们与神的关系已经和好了？ Apakah Yesus sudah bertata di dalam hati saya? 是否主耶稣已经就是在我们的心中做主做王？ Apakah Yesus Kristus menguasai pikiran saya, tutur kata saya, setiap keputusan saya, setiap tingkah laku hidup 在我 saya? 们的思想里面，在我们所做的决定里面，是否耶稣已经掌管着我们， Dan memberikan damai sejahtera di dalam hidup saya. 并且在我们的生活里面赐给我们平安？ Kalau engkau belum menerima Yesus Kristus, 如果说你今天还没有接受耶稣基督， kalau Yesus belum bertata di dalam hatimu, menguasai seluruh 如 hidupmu. 果说今天主耶稣还没有在你的心里面做主做王的话， Saudara sekalian, 弟兄姐妹， bukalah hatimu. 打开你的心， Terimalah dia. 接受他， Maka engkau lepas daripada ketakutan. 你将从这个惧怕当中被释放。 Engkau akan terlepas dari tekanan dosa, kegelisahan masa depan yang begitu menakutkan. 你将从这个罪的捆绑里面，让你惧怕的这个罪的捆绑里面被得释放。 Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, 当亚当跌入最终的时候， Tuhan mencari dia. 主耶稣寻找他， Adam, Adam, 亚当，亚当， di manakah engkau? 你在哪里？ Adam bersembunyi di bawah pohon. 亚当却在树的后 Dia 面 berkata, 躲藏 Tuhan aku di sini. 他说：“主啊，我在这里， Karena aku telah berdosa. 因为我已经得罪了你。 Hidup di dalam ketakutan. 我活在恐惧当中， Hidup di dalam kegelisahan. 活在这个忧伤当中， Hidup di dalam tekanan penghukuman Tuhan. 活在就是主耶稣惩罚他的这个压力的 Itu 当 satu 中， situasi yang sangat-sangat menyedihkan. 这是非常让人伤心的这个气氛。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kalau engkau belum menerima damai sejahtera Tuhan, 如果你还没有接受这个上帝的和平的这个恩典的话， hidupmu seperti Adam waktu jatuh ke dalam dosa. 那你的生活就像当时的亚当犯罪的时候的状况 Tetapi 一样。 setelah engkau menerima Tuhan, 但是当你接受了耶稣， di situ ada damai sejahtera yang sesungguhnya. 在那里就有上帝的平安。在 Saudara 里面 sekalian yang sudah menerima keselamatan atau damai sejahtera di dalam Tuhan. 我们这次已经接受耶稣，也已经领受了耶稣的和平的恩典的 Pada 弟 hari 兄 ini 姐妹， kita pun mengintrospeksi diri kita. 在今天我们也必须要审查我们自己， Bagaimana relasi kita dengan Tuhan hari ini? 我们与神的关系到底如何？ Tuhan tidak mau saja kita berdamai dengan Dia, 我们不单单要与神和好， tetapi Tuhan mau kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. 并且上帝要我们与他同行， Hidup bergaul dengan Tuhan 与他有一个很亲密的交通， dan mengalami kuasa Tuhan, 并且经历了上帝的大能， mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. 经历上帝
在我们的生命中的同在， mengalami anugerah damai sejahtera yang berlimpah di dalam hidup kita. 经历那丰盛的这个恩典。 Ini adalah tujuan hidup orang Kristen. 这就是我们基督徒的生活的目标， Dan bahkan hati kita penuh semangat melayani Tuhan. 并且让我们的心也充满着力量来服侍神， Menjadikan hidup kita berarti. 让我们的生命有意义， Menjadikan relasi kita dengan Tuhan itu 让我们与神的关系 itu menjadi satu relasi yang kaya dan melimpah. 成为一个丰富的并且满意的 Menjadi 这 satu 个关系， relasi yang membawa sukacita kekuatan bagi kita di dalam setiap hari. 充满着喜乐并且力量能力的这个关系。 Alkitab memberitahu kita, 圣经告诉我们， Nuh berjalan dengan Tuhan. 挪亚与神同行， Dia hidup cinta Tuhan, dekat Tuhan. 他活在这个爱神的这个生活里面。 Dia mendengar suara Tuhan. 当他听到神的呼召的时 Dia 候， taat kepada firman Tuhan. 他顺服神的旨意， Dia membangun satu batra, 他建了一个方舟， menyelamatkan satu keluarganya. 把他这个一家拯救出 Dan 来。 Tuhan menghukum dunia waktu itu dengan air 而 bah. 在那个时候，上帝惩罚世上的这个罪人，用水淹没他们。 Sehingga Nuh melakukan satu maksud rencana Tuhan yang sangat besar. 因此，挪亚已经为上帝的这个大的计划行了， Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. 因为挪亚与上帝同行。 Demikian juga Henok berjalan bersama dengan Tuhan. 以诺也是这样，他与神同行。 Dan kemudian dia diangkat oleh Tuhan, 因此，到时候他被神所提， tidak mengalami kematian. 没有经历死亡， Tidak perlu dia ke rumah duka Heaven yang ada di Jakarta. 他不需要到这个殡仪馆里面， Karena dia diangkat Tuhan naik ke surga. 因为在他还活着的时候，上帝把他提上去。 Di dalam sejarah gereja orang-orang Tionghoa, 在这个我们华人这个教会的历史， ada satu orang namanya Dr. John Sung. 有一个叫做宋尚杰博士， Dia sangat giat memberitakan Injil. 他非常努力的来传扬神的福音， Bukan saja di daratan Tiongkok, 不单单是在中国大陆， di Asia Tenggara, 他在亚洲， termasuk Indonesia, 也包括在印尼， termasuk Jakarta, 也包括我们的雅加达、 Surabaya, 泗水、Makassar, 马嘎萨尔， mengalami kebangunan rohani. 在那里有一个大的复兴， Karena ada seorang namanya Dr. John Sung pernah datang ke negara Indonesia. 因为有一位叫做宋尚杰博士曾经来到这印尼， Membawa kebangunan rohani. 带来福音的大复兴， Banyak orang percaya kepada Tuhan. 有许多的人相信耶稣。 John Sung punya kuasa Tuhan yang besar. 宋尚杰博士他有上帝的能力， Dia menegur dosa. 他在那里指责罪恶， Banyak orang bertobat, 有许多人在那里悔改， berlutut di hadapan Tuhan, 在神的面前跪下， mencurahkan air matanya, 流出眼泪， meninggalkan dosa. 离开他的罪。 Itu adalah pelayanan John Sung. 这就是中山界的这个服饰， Karena dia hidup dekat dengan Tuhan. 因为他活着靠近我们的神， Dia hidup berjalan dengan Tuhan. 他与神同行。 Ada tanda-tanda orang yang berjalan dengan Tuhan. 像这样的人有他的特征。 Pada hari ini, saudara sekalian, 在今天， kita datang kepada Tuhan. 我们来到神的面前， Kita mengevaluasi relasi kita dengan Tuhan. 让我们审查我们与神的关系， Adakah tanda-tanda penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? 是否在我们的生命里面、我们的生活里面有神同在的这个 Apakah 凭据？ kita dengar dengan jelas firman Tuhan di dalam hidup kita? 是否在我们的生活里面，我们清楚的听到上帝对我们说话？ Adakah kita punya ketaatan hati yang penuh kepada kehendak maksud Tuhan di dalam hidup kita? 是否我们在我们的生活里面，我们完全的顺服我们主的旨意？ Ini sangat menentukan kualitas rohani dan iman kita di hadapan Tuhan. 这就是决定我们在神的面前我们信仰的这个质量。 Hal yang kedua, saudara sekalian, 第二点， sambutlah dia dan salibkan dia. 迎接他，并且是钉他十字架。 Pada waktu Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, 当主耶稣进入耶路撒冷的时候， seperti ayat Alkitab yang tadi kita baca, 就像刚才我们读的经文里面， banyak orang menyambut dia dengan sorak-sorai. 许多的人在那里欢迎迎接他，并且在那里大声的呼喊， Ada puji-pujian,
有赞美的声音， ada daun-daun palem hampir-hampir mirip seperti daun 有 ini. 他们像这个棕树叶里面在那里回捉。 Seorang penafsir Alkitab bernama William Barclay. 有一个叫做 William Barclay 的人这样说， Dia mengatakan pada waktu hari Paskah di Yerusalem waktu itu, 在当时的这个逾越节的在耶路撒冷的逾越节里面， kira-kira dipotong 269.000 ekor binatang, baik itu domba, kambing, macam-macam. 大约有26.9万只的这个动物，就是包括羊跟牛。 Dia mengatakan kalau satu ekor binatang itu 他这样说，如果说一头牛或者一个动物代表10个人 mewakili 10 orang 啊，代 misalkan, 表10个人的话， maka berarti waktu perayaan Paskah di Yerusalem waktu itu, 那意思就是说，当这个逾越节在这个耶路撒冷的逾越节里面， kurang lebih bisa ada 2,7 juta orang yang datang. 差不多有270万的人来到。 Jadi pada waktu itu bisa jadi banyak sekali orang yang menyambut Yesus, bersorak-sorai, memakai daun palem, bahkan menaburkan jubahnya dan pakaiannya di jalan menyambut Yesus. 因此不奇怪，当时有许多的人聚集在那里迎接耶稣，并且他把衣服铺在地上来让耶稣经过。 Tetapi lewat beberapa hari, 但是过了几天， para imam, kepala, dan juga ahli-ahli Taurat orang Farisi, 那些祭司长、文士，并且法利赛人， dan juga banyak orang-orang Israel, 也有许多的以色列人， mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. 他们在那里喊着说：“钉他十字架，钉他十字架。” Dan kemungkinan besar sebagian orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, 在那些喊着钉他十字架的人当中， mungkin sebelum beberapa hari mengatakan juga, pujilah dia dan pujilah dia. 可能在几天的前，他曾经喊着说：“就是赞美他，赞美他。” Saudara sekalian dalam Tuhan, 弟兄姐妹， mengapa bisa berubah begitu cepat? 为什么他们那么快的来改变他的口呢？ Dari sikap sambutlah dia menjadi salibkan dia. 从就是赞美他、迎接他，改成钉他十字架。 Karena konsep mereka tentang Tuhan itu keliru. 因为他们对这个耶稣的这个观念是不对的， Karena pemahaman mereka tentang misi Tuhan datang ke dalam dunia ini keliru. 他们对主耶稣来到这个世上的使命，他们有错误的见解。 Mereka berharap Yesus menjadi raja dunia, 他们多么的希望耶稣成为世界的王， membangun negara Israel, 带领这个以色列 menjadi negara adidaya, punya kekuatan, punya kekuasaan yang besar. 成为一个有极大的势力、强大的国家， Yesus mengangkat derajat hidup mereka. 让主耶稣来把他们的人格被提升， Dan juga memenuhi segala kebutuhan mereka. 并且就是让他们所需要的一切可以得到 Menjawab 满足， segala permasalahan mereka. 回答他们所需要的。 Pada waktu semua keinginan mereka yang secara duniawi ini tidak tergenapi. 当他们所想象的这个世界的这个东西没有办法成就的时候， Maka mereka langsung mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. 那个时候他们马上就开口说：“钉他十字架，钉他十字架。 Saudara sekalian, ”亲爱的弟兄姐妹， murid yang demikian ini, 这样的信徒 saya sebut sebagai murid yang bermuka dua. 是被称为是两面派的这个门徒。 Pada waktu mereka mendapatkan keuntungan kebaikan dari Tuhan, 当他们从上帝那里得着好处、得着利益的时候， mereka mengatakan, sambutlah dia, pujilah Tuhan. 他们赞美神、迎接神。 Tetapi waktu mereka menghadapi kesulitan, 当他们遇到困难， menghadapi tantangan hidup, 在他们的生活里面遇到征战， keinginan mereka pribadi tidak tergenapi. 他们个人的欲望没有得到成就， Mereka katakan, salibkan dia, salibkan dia. 他们马上就说钉他十字架。 Saudara 钉他 sekalian, 十字架 iman yang demikian, 弟兄姐妹，像这样的信心 itu adalah iman yang berbahaya. 是非常可怕的信心 Itu，adalah iman yang salah. 是错误的信 Itu 心。 adalah pengenalan yang tidak benar tentang Tuhan. 这是对神有一个不正确的看法， Itu adalah iman yang bersifat politikal. 这是
充满着政治气氛的这个 yang 信仰 hanya ingin meraup keuntungan dan kebaikan secara jasmani dan duniawi. 是单单围着这个世上的一切的财富、福利。 Ini bukan orang Kristen yang sesungguhnya. 这样的人并不是说真正的基督徒， Ini bukan murid Kristus yang sejati. 这并不是说真正的耶稣的门徒， Mereka hanya KTP saja orang Kristen. 他们是单单在身份证里面的这个基督徒， Tetapi belum mengalami kelahiran baru. 他们也还没有重生， Belum punya satu relasi yang dekat dengan Tuhan. 也没有与神有这个亲密的关 Belum 系， mengerti akan maksud kehendak Tuhan di dalam hidupnya. 也没有在他的生活里面知道明白这个上帝的旨 Mereka 意。 tidak mungkin bertumbuh 像这样的人不可能成长， dan tidak mengalami keselamatan sejahtera daripada Tuhan. 也没有得着那就真正的救恩在他生活里面。 Pada waktu kita melihat kelompok orang demikian ini, 当我们看到这一群的人的时候， sebenarnya Tuhan juga mau kita mengevaluasi diri kita sendiri. 其实我们这个时候，上帝要我们来审查我们自己。 Saudara sekalian, bagaimana kualitas iman kita, bagaimana kualitas rohani kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，我们的信心在神的面前的质量是如何呢？ Apakah kita adalah orang Kristen bermuka dua juga? 是否我们也成为两面派的这个门徒？ Hanya mau kebaikan-kebaikan dari Tuhan, 单单需要这个从上帝得着好处， tetapi buang salib, tolak salib, dan tidak bersedia memikul salib. 但是呢，他们说把十字架丢掉，他们不愿意来背十字架， Ini orang Kristen yang tidak sehat, 这个是不健康的， dan ini bukan pengajaran dari Alkitab. 这也不是圣经所教导的。 Tuhan mengatakan kepada kita, 神告诉我们， pada waktu kita menerima Yesus Kristus, 当我们接受耶稣成为我们的救主的时候， kita mati bersama dengan Dia. 我们与神一起死， Kita disalibkan bersama dengan Yesus. 我们一起以主耶稣被钉十字架。 Tetapi kita juga dibangkitkan bersama dengan Tuhan. 但是主也让我们复活， Kita juga mengalami kuasa kebangkitan yang luar biasa di dalam hidup kita 我 ini. 们可以经历在我们的生活里面经历复活的大能。 Artinya demikian, saudara sekalian. 意思是 Sebagai orang Kristen, 我们成为基督徒， kita memikul salib bersama dengan Tuhan. 我们必须要与主耶稣一起来背十字架， Mati terhadap dosa. 向罪说实， Tinggalkan segala hasrat duniawi. 把世界上所有的欲望被它挪开， Setia mengikuti Tuhan. 忠心的跟随主。 Walaupun ada penderitaan dan kesulitan. 虽然有困难， Itu adalah jalan salib. 这就是十字架的道路 Demi。menegakkan kebenaran. 为了要这个正义， Demi memilah hidup yang suci dan taat kepada Tuhan. 为了要在神的面前过这个圣洁的生 Di 活， situ ada harga yang harus dibayar. 在那里有代价。我们 Iman 需要 kita 付的 bukan iman yang murahan, 我们的心境并不是便宜的， tetapi satu iman yang berakar di dalam kebenaran dan kekudusan. 乃是在主耶稣的这个真理与圣洁里面有所扎根。 Pada waktu kita benar-benar mati bersama dengan Tuhan. 但我们真正的与神同死， Alkitab mengatakan kita juga akan dibangkitkan bersama Kristus. 圣经告诉我们，我们将与主耶稣一同复活， Kita akan mengalami anugerah kuasa kebangkitan. 我们将经历上帝的恩典。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kuasa kebangkitan Tuhan 复活的大能 itu adalah kuasa yang lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dalam dunia. 是超乎世上一切的， Jauh lebih besar daripada kuasa politik. 比这个政治的这个更大， Jauh lebih besar daripada kuasa uang yang ada di dalam dunia. 超乎在世界上所有的金钱， Jauh lebih besar daripada kuasa agama-agama di dalam dunia. 超乎在这个世上所有的宗教， Lebih besar dari segala kuasa yang di atas langit dan di bawah bumi. 甚至比天上的地下的这个权柄更大。 Ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan. 这就是上帝复活的大能。 Dan kita akan bersama-sama mengalami kuasa ini di dalam hidup berjalan dengan Tuhan. 因此，在我们与神同行的生活里面，我们一起来享受，也经历这样的大能。 Di pinggir daripada negara India. 在这个印度的这个旁边，印度国的旁边 Ada satu negara kecil namanya Nepal. 有一个国家叫做尼泊尔。 Ini negara itu anti orang Kristen. 这个尼泊尔呢，就是多么的仇视基督徒。
Kalau ada orang Kristen yang mau dibaptis, 那如果说在他们当中有愿意相信耶稣被受洗的时候， menghadapi banyak ancaman. 这些人要要面对很多的这个挑战 Wisye. 威胁。 Nah, pada satu hari Yesus sekalian, 有一天， ada 6 orang percaya Tuhan Yesus. 有6位的这个尼泊尔人相信耶稣， Besok mereka mau dibaptis. 明天他们将受洗。 Sebelum mereka baptis, 当他们还要受洗的时候， tentara datang kepada mereka 这个他们的军队呢来到他们， dan berkata kepada 6 orang ini, 告诉他们说， apakah benar kamu mau baptis? 是否真正的你要被受洗？ Kalau engkau baptis keluar dari air, 如果说你受洗，当你从水里起来， 水里起来的时候， kamu akan langsung ditangkap dan masuk ke dalam penjara. 你将马上被逮捕，并且进到监狱里面， Tidak perlu ada pengadilan, 不需要有什 langsung 么， masuk ke penjara. 马上进到监狱里面。 Sekarang kamu putuskan, 你现在决定吧， mau baptis atau enggak? 是否你还要这个受洗？ Besok waktunya sampai sekalian. 明天时间到了， Mereka tetap baptis 6 orang. 这个6位的他们仍然愿意受洗。 Dari air keluar, naik keluar, 当他从水里上来的时候， langsung masuk ke mobil tahanan, 马上就进到囚车里面， masuk ke dalam penjara. 进到监狱里面。 Pada satu kali, 有一天， ada hamba Tuhan besuk ini 6 orang. 有一个神的仆人在那里探访这个6个人， Dan berkata kepada 6 orang itu, 并且向他们说 apa yang engkau hadapi di sini?：“ 你在这里经历面对着什么呢？ Dan apa yang harus kami doakan untuk engkau?” 那我们要为你有什么事要我们为你祷告的？ Bagaimana jawab ini 6 orang? 这个6个人怎么回答呢？ Dia bilang, berdoa untuk kami. 请为我们祷告， Bukan supaya bisa cepat keluar dari penjara, 并不是说让我们能够很快的从监狱里面出来， tetapi punya kekuatan yang cukup menghadapi kesulitan, tantangan, dan penderitaan 乃 ini. 是让我们能够有足够的力量来面对这样的挑战。 Iman yang sejati di dalam Tuhan 在主里面，这个真正的信心， Sin-sin, adalah iman yang sanggup menghadapi ujian. 那就是可以面对所有一切的挑战， Adalah iman yang sanggup melewati tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan. 可以让我们可以经过所有的困难，并且所有的挑战。 Ini adalah iman yang sejati. 这就是真正的信仰， Ini adalah jalan salib yang sesungguhnya. 这就是真正的十字架的道路， Ini adalah proses yang pernah dilewati oleh Yesus. 这就是耶稣曾经就是经历的过程。 Dia pernah mengalami kesulitan, penderitaan yang paling besar. 主耶稣曾经经历那极大的苦难， Dan dia keluar daripada penderitaan itu. 但是主耶稣从这些苦难当中走出来， Dia bukan menghindari penderitaan. 他不是在那里避免这个困难， Dia bukan melepaskan jalan cepat melewatkan kesulitan. 他不是放弃解决困难的这个方法。 Tetapi dia melewati kesulitan. 但是当时主耶稣是经过这个困难， Melewati pencurahan darah. 也是经历死生流血， Dan bangkit bagi kita. 并且为我们复活了。 Ini adalah iman yang sejati. 这就是真正的信心， Iman yang bisa mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. 一个能够就是有这个上帝同在能力的这个信心。 Karena kita sepenuh hati percaya kepada Tuhan. 因为我们完全的相信主耶稣。 Ada sebagian ahli mengadakan penyelidikan. 有一些的研究家做一些的研究。有一些人做这样的研究， Dia memperhatikan orang-orang Kristen di negara-negara yang sulit. 他们在那里视察那些在这个比较困难的国家里面的基督徒， Hidup yang menghadapi kesulitan tantangan yang besar. 他们的生活遇到了许多的难处， Iman mereka jauh lebih kuat. 但是他们的信心却比我们更坚强。 Dan mereka mengalami mujizat kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa. 他们也经历了这个
莫大的这个神迹启示在他们当中。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， iman yang sejati 真正的信心 bukan iman dua muka. 不是两面派的这个信 Bukan 心， iman waktu suka diberkati kita puji Tuhan. 不是当我们得到利益的时候，我们说感谢主。 Dan waktu menghadapi kesulitan kita bilang salibkan dia, jauhkan dia. 但是当我们遇到困难的时候，我们却说把它钉在十字架上。 Tetapi justru di dalam kesulitan jalan salib dan penderitaan, 但是当时我们遇到这个困难，遇到这个十字架之苦的时候， kita melihat kebesaran Tuhan. 我们看到神的伟大， Iman kita diuji 我们的心性被讨， dan kita bertumbuh di Kalian. dalam Tuhan. 并且我们在神里面，我们可以成长。 Dan poin yang paling akhir sekalian, 最后， tangisan dan pertobatan. 哭泣与悔改。 Pada waktu Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, 当主耶稣进到耶路撒冷城的时候， ayat ke-41 dikatakan Yesus menangisi Yerusalem. 41节里面说，主耶稣为耶路撒冷哀哭， Dan mengatakan, hai Yerusalem, hai Yerusalem. 并且说耶路撒冷啊，耶路撒冷。 Kalau engkau mengetahui situasi kondisi kamu, 如果你知道你现今的状况， hendaklah engkau cepat-cepat bertobat. 你必须要赶快的悔改， Dikatakan satu hari, 因为他说有一天 ini Yerusalem akan dihancurkan. 耶路撒冷将被毁坏， Tembok daripada bait Allah, 这个圣殿的这个墙 tidak ada satu batu di atas satu batu. Semuanya rata 没 artinya. 有一块石头贴在一块石头上， Karena penghukuman Tuhan ada di depan kamu. 因为上帝的惩罚就在你们面前， Karena engkau menolak nabi-nabi. 因为你拒绝了先知们， Engkau menyalibkan dia. 你把他们钉在十字 Engkau 架上， munafik. 你是假冒 Engkau 伪 tidak mau 善， berubah. 你不愿意改变， Engkau mau tidak taat kepada Tuhan. 你不顺服神， Maka Yesus menangisi mereka 因此主耶稣在那里为他们哀哭， supaya mereka bertobat di hadapan Tuhan. 让他们在神的面前可以悔改。 Pada tahun 70 AD setelah kedatangan 就 Yesus, 是在主后就是70年， seorang tentara Romawi bernama Jenderal Titus. 一个罗马的将军叫做提多的， Dia memimpin pasukan masuk menyerang kota Yerusalem. 他带领他的军队来攻这个耶路撒 Dan 冷， Yerusalem ditaklukkan, dihancurkan. 把这个耶路撒冷制服， Dan bait Allah itu diruntuhkan. Tidak ada satu batu di atas batu yang lain. 也把这个圣殿的毁坏呢，因此呢，没有一块石头贴在这个另外的一个石头 Dan 上。 menggenapkan perkataan Tuhan Yesus. 这就是应验了主耶稣所说的话。 Yesus menangisi Yerusalem 耶稣为耶路撒冷哀哭， supaya Yerusalem bertobat di hadapan Tuhan. 让耶路撒冷在神的面前悔改。 Memasuki Minggu Palma ini, 我们进入这个众数字的这个一周， memasuki minggu kita memperingati kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan bagi kita. 我们进入我们要纪念耶稣为我们死的这个日子里面。 Tuhan ingin kita mengevaluasi, melihat ke dalam diri kita ini. 上帝要我们审查自己，深深的看我们内心深处的 Mungkin 状 Tuhan 况。 sedang menangisi kita. 可能我们的主正在为我们哀哭， Untuk apa dia menangisi kita? 为什么呢？ Supaya meninggalkan dosa, 让我们离开罪恶， meninggalkan hidup lama, 让我们离开旧的生活， diubahkan Tuhan, 被神所改变， mengalami kuasa kebangkitan 经 Tuhan. 历上帝复活的大能。 Ini adalah nilai hidup iman 这就是 kita. 我们信心的这个， Ini adalah satu proses pertumbuhan yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. 这是我们能够成长的所需要的这个过程。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan menghendaki 上帝要我们， supaya kita memahami kondisi kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. 让我们真正的知道我们当先进的状况是如 Kita 何。 jangan memakai kedok rohani. 我们不可以用这个假面具来遮盖我们。 Di luar sepertinya bagus, 从外表看来是好的， tetapi di dalam kita ini rusak. 但是里面却是那么的不好。 Tuhan ingin mengubah kita dari dalam diri kita, 上帝要我们从我们的里面、我们的内心改变我们， mengubah hati pikiran iman kita, 改变我们的心思意念， supaya menampilkan, menghasilkan performance, menghasilkan sesuatu di luar yang sehat, yang baik, yang mengalami Tuhan, yang bisa memuliakan 让我 Tuhan. 们在外面我们可以呈现那健康的荣耀神的名的这个 Ini 外 adalah 表。 satu proses pertumbuhan rohani yang sehat. 这是这个这个信心过程
的这个最重要的一环。 Ini adalah satu pengajaran Alkitab tentang jalan salib dan jalan kemuliaan yang Tuhan sediakan 这就 bagi 是 kita. 圣经教导我们的十字架的道路为我们所预备的。 Mulai hari besok, 从明天开始， tanggal 3, 3号、 tanggal 4, 4号、 tanggal 5, 5号、 tanggal 6, 6号， 4 hari kita ada kebaktian khusus. 我们有4天的这个特别的这个聚会， Mulai jam 7 sore. 从晚上7点钟， Hari Senin dan Selasa, Kamis. 拜一到拜四， Hari Senin, 拜一、礼拜一、 hari Selasa, 礼拜二、 dan hari Kamis 礼拜四， itu dalam bentuk Zoom, tidak onsite. 是用网上的聚会。 Dan hari Rabu, berarti tanggal 5, 礼拜三5号 itu kebaktian doa onsite di gereja. 是我们实地的这个祷告会， Saya mengundang kehadiran Bapak Ibu. 我邀请弟兄姐妹可以参加， Dan link Zoom ini akan segera diberikan. 并且呢，这个网络的这个记号我们会给你们。 Pada tanggal 7 April, hari Jumat depan, 在就是下周的这个就星期五7号， itu adalah hari penderitaan Tuhan Yesus atau Jumat Agung. 那就是我们纪念主耶稣的这个受难的日子。 Kita berpuasa untuk mengingat penderitaan Tuhan. 我们在那里禁食来纪念，就是思想主的这个受难的日子。 Dan pada tanggal 9, 到了9号， yaitu minggu depan, 那就是下个礼拜， itu adalah hari kebangkitan Tuhan. 就是复活节。 Satu minggu itu kita sebut Holy Week, minggu yang kudus. 这一座呢，我们就说成是属灵的这个周， Sebagai satu latihan iman kita berjalan dengan Tuhan. 让我们在神的面前，我们操练我们的信心， Menyelami penderitaan dan kematian Tuhan. 真正的思想，也就是思想上帝如何为我们而死， Dan mengalami kuasa 并 kebangkitannya. 且经历他上帝复活的大能。 Biarlah semua saudara bisa mengikutinya. 让我邀请弟兄姐妹，每个人都可以参加。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Bapa kami yang bertata di surga. 我们在天上的父， Dengan gentar kami datang di hadirat-Mu. 我们站静的来到你的面前， Karena kasih-Mu begitu ajaib bagi kami. 因为你的爱是那么的奇妙， Engkau rela mati bagi kami. 你甘愿为我们死， Menanggung penderitaan yang paling besar. 担当那么重大的这个罪过， Membuka jalan perdamaian bagi kami. 为我们打开一个和平之路。 Kami membuka hati kami untuk Tuhan. 主啊，我们这个时候打开我们的心， Kiranya Engkau bertatah di dalam hati dan hidup kami. 求主在我们的心中做主做王。 Dan kami rela mati bersama Tuhan. 我们甘愿与你同死， Kami juga siap bangkit bersama dengan Tuhan. 我们也已经预备好了要与你一同复活， Mengalami kuasa kebangkitan-Mu. 经历你复活的大能， Memberitakan nama-Mu yang besar. 传扬主你莫大的恩惠的 Menjadi 名， saksi Tuhan di dunia. 成为主你的见证人。 Berkatilah jemaat-Mu 求 Tuhan. 你赐福我们每一位弟兄姐妹， Berkatilah setiap kami. 赐福我们每一个人。 Khususnya untuk memasuki Holy Week Tuhan. 特别当我们进入这个树林周的时候， Kami mempersiapkan hati kami 我们可以预备好我们的心 untuk bertemu Tuhan. 来遇见你。 Dengarlah doa kami Tuhan. 求你听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。